أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد وفي كتب الحديث جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة فقال ما أعددت لها فقال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام إلا إني أحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب رواه البخاري صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك جاء في كتاب لسحيلي من سحيلي أن إبليس رن 4 رنات حين لعن وحين أحبط وحين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين أنزلت الفاتحة. Kepada ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari Jumaat yang mulia ini, di samping hujan yang turun, maka kita juga boleh lagi ada dalam majlis ilmi untuk kita mempelajari perkara-perkara yang sakut paut dengan hukum agama Allah, untuk nak kuatkan ibadat kita dan untuk nak perkuatkan iman kita kepada Allah dan kepada Rasul. Dari itu pada hari ini kita katakan berada di dalam 8 bulan Rabiul Awal. Nah, 8 hari bulan Rabiul Awal, iaitu bulan hak kita semua sudah maklum bahasa bulan ni bulan di beranak Nabi Muhammad atau bulan Tuhan hatta Rasul akhir zaman ke atas dunia ni, iaitu bulan Rabiul Awal, dinamakan tempat kita kata bulan Maulud. Bulan Maulud tu bulan yang di beranak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita orang Islam semua tu tak boleh dia diri, tak boleh buat rengi, tak boleh buat senyap. Nah, tak boleh buat senyap lalu saja bulan Maulud tu, dia panggil kita tu tidak melahirkan kesukaan dan tidak tunjuk tanda sayang ke atas Nabi kita. Lalu tu diri saya kasih ke Nabi kita, besar ke Nabi kita ni, panggil perkara yang wajib kita kena buat.
Wajib kita kena kasih ke Nabi, wajib kita kena sayang ke Nabi, wajib kita tu kena besar atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab diri kasih ke Nabi ini mempunyai kelebihan yang besar. Di antara hadis yang Nabi kita pernah bersabdanya, Nabi katanya, man ahabbani faqad kana ma'i fil jannah. Siapa dia kasih ke aku, orang itu adalah bersama dengan aku dalam syurga. Ini satu hadis yang kita patut bangga. Satu hadis yang kita orang Islam, walaupun kita duduk atas dunia ni wasa susah, kita duduk atas dunia ni panggil tidak ada kejayaan, ada segi harta benda dan sebagainya, tapi di sana kita ada harapan. Oleh kerana kita kasih ke Nabi, kita ada harapan kita akan bersama Rasulullah dalam syurga. Sebab Nabi itu kata, kana ma'i, adalah orang itu sama dengan aku dalam syurga. Mari satu hadis lain, sebelum daripada kita nak tahu panjang lebar kedudukan Nabi Muhammad. Mari satu hadis lain yang katanya, ja'a a'rabiyyun, datanglah oleh seorang Arab. A'rabi ni orang Arab hak luar daripada bandar Madinah. Orang Arab luar dari Madinah dia panggil A'rabi. Datang tu ilan Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tu ia tanya, faqala, maka bertanyalah orang Arab tadi, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, bilakah lagi kiamat? Tanya Nabi lagu tu. Jadi orang dulu ni duk dali dah kiamat. Bilakah kiamat ya Rasulullah? Qala, jawab nabinya, ma'addatta laha. Nabi kata, adakah kamu tu tidak buat persiapan atau cadangan untuk dia? Faqala, jawab orang Arab tadi, ma'addattu laha kasira salatin wala syiamin. Orang Arab tu katanya, saya tidak ada persiapan, tidak ada cadangan banyak. Seperti semaya pun tak banyak mana, puasa pun tak banyak. Kadang kata semaya hak fardu saja, hak sunat-sunat ia tak buat banyak juga. Puasa pun sepatu juga. Kadang kata puasa Ramadan saja, puasa sunat pun tak banyak. Tapi ia kata dalam hal dia semaya sunat tak banyak, puasa sunat tak banyak, illa inni uhibbullah wa rasulah, mereka kata aku ni kasih kepada Allah dan kasih ke Rasul. Ayat tak, kalau ke Tuhan tu ya kasih, ke Rasul ni kasih benar-benar. Ayat ayatkan Nabi gitu. Lalu tu manakala Nabi dengar ayat kata dia kasih ke Nabi itu, faqala, maka jawab Rasulullahnya, almar'u ma'aman ahabba, seseorang manusia itu akan bersekali atas serta dengan mereka hak dia kasih. Jadi serunya, siapa dia kasih ke Nabi, orang itu akan sekali dengan Nabi. Nak kasih tu dah. Tanda kata kasih tu ialah kita kena turut segala perintah-perintah dia. Dan manakala kasih ke Nabi itu wajib, jalan untuk nak sapa kasih ke Nabi itu, ia wajib juga. Kalau kita tanya hukum kasih ke Nabi ni apa? Kita jawab tanya, wajib kena kasih ke Nabi Muhammad. Manakala kasih ke Nabi itu hukum wajib, jalan untuk nak kasih ke Nabi itu adalah wajib juga. Itu mengikut dalam kaedah fiqhnya, al-wasilatu hukmul maqasid, maknanya jalan itu ialah hukum dia serupa dengan maksud hak kita nak. Misalah mana? Misal katanya, kalau kita beli tanah, ni ayat tanya kasih ke Nabi itu wajib, jalan nak sapa ke kasih pun wajib juga. Ustaz buat contohnya, kalau kita beli tanah tepi batas, tepi batas jalan besar tak ada. Ya kalau jalan luang ni ya kena ada kek luang lah. Nah, ada kek hak tang luang ni nak ada. Tanah kita lepas ada kek tu baru hak kita. Manakala kita nak buat rumah, mesti kita kena tambung tanah tu. Tambung dah tanah kita hak kita nak. Tapi kita boleh tambung kedak hak tanah kita saja kalau kita tak cuah dalam lubuk ataupun tepi batas tu, wala 5 teh kereta pun kita kena kamuh juga situ. Buat apa? Kerana nak wisapa ke tanah kita nak buh pasir tu. Jadi apa panggil kata hak tepi batas tu bukan hak kita. Kita tak boleh milik tu hak luang dah.
Tapi kalau kita tak tambung situ, kita nak tambung dalil tak boleh ngah hak tanah kita tu. Jadi mesti juga sini wala 5 hektar kena cuah beri 5 hektar situ. Hak kita nak hak dalil tu nak tambung penuh. Ini yang panggil situ wajib juga. Kenapa? Kerana kita nak tambung dalil. Mana kalau dalil tu wajib tambung, tepi batas pun wajib juga jalan nak lalu dia panggil. Ini yang panggil hukum fiqh gitu. Manakala satu maksud tu wajib, jalan nak pergi ke maksud tu wajib juga. Dia panggil al-wasilatu hukmul maqasid. Dia panggil hukmul maqasid. Maka seruknya manakala kasihkan Nabi itu wajib, cara nak kasihkan Nabi itu wajib. Misal kata wak malu, tujuan apa? Kalau turut ustaz kerti boleh kata wajib juga. Kerana apa? Kerana kalau tujuan nak orang kasihkan Nabi, diri kasih tu wajib, jalan nak siapa situ pun wajib juga. Ikut tah jalan mana pun, asalkan nak bakit umat kasihkan Nabi Muhammad, maka wajib kena buat perkara tu. Kata wak situ tak timbul perasaan kasihkan Nabi Muhammad. Tak timbul dah. Ya supaya ni misal kata kita nak pergi hospital, tujuan kitanya nak buat bak kita ya. Pada saat pagi mereka kena borang kereta pun wajib sepatu. Kita sakit wajib wabak tak? Wajib wabak hospital nak pergi. Bila nak pergi hospital boleh pergi tak? Jalan nak pergi apa? Kena akal kereta. Tak ada kita kena borang orang, wajib kena borang. Kenapa? Maksud kita tak nung lagi, tapi ni pun mesti juga. Mesti juga habis duit lah. Kenapa? Kerana siapa maksud kita hak masakit ni. Ini yang panggil wasilah. Maka sepatu dikasihkan Nabi wajib, cara nak siapa situ pun wajib. Tu. Lalu tu pada hari ni, bernasabah dengan mulai makhluk ni, ustaz nak tambah lagi daripada perihal-perihal Nabi Muhammad, khususnya masalah akhir-akhir hayat dia. Daripada beranak dia tu kita kecek dah, tapi nak tambah hal beranak Nabi Muhammad sikit ni, mari di dalam satu kitab. Mari daripada satu kitab nama As-Suhaili ni orang royak cerita ni. Suhaili ni yang royak katanya dia panggil ketika beranak Nabi Muhammad tu, kita maklum dah katanya 12 Rabiul Awal ni kita maklum dah. Hari Senin waktu subuh. Tapi dia katanya hari ataupun ketika beranak Nabi Muhammad tu, Rana iblis, ia katanya berjerit ataupun teriak tangislah oleh iblis. Teriak tangis oleh iblis ketika beranak Nabi Muhammad. Sebab dia kata iblis ni ataupun syaitan ni, semenjak daripada Tuhan tu laknat dia, daripada dia tu jenis malaikat, tapi kerana dia tu tak sujudkan Nabi Adam, maka Tuhan laknat dia jadi iblis ataupun jadi syaitan. Maka semenjak daripada tu syaitan ni ia teriak tangis 4 kali saja. 4 kali mek daripada Tuhan merka murih ke dia siapa ke yang mati hari khiamat ni. Syaitan ni tak mati dah. Yang mati khiamat ni mati juga. Iblis ni wak gana tak mati hari khiamat. Tiup sangkala ni mati juga dia. Ia masuk dengan kos pengaruh kafir juga. Lalu tu syaitan ni semenjak daripada Tuhan laknat marah ke dia, ia teriak jerit 4 kali dalam hidup dia. Siapa kau khiamat 4 kali. Mana 4 kali? Satunya kata rana iblis. Satunya dia jerit, ia teriak hina la'ana ataupun hina lu'ina, ketika dilaknat atas dia. Ketika Tuhan laknat dia tu. Manakala dia tu jenis malaikat, Tuhan sujud ke Nabi Adam, maka dia pun degil tolak tak sujud. Bila dia tak sujud ke Nabi Adam, Tuhan bila kata deraka kau tak lain ta'ala. Maka di situ Tuhan laknat dia. Wa inna alaika laknati ila yaumiddin, Tuhan kata. Dengan sebab kamu tak sujud ni, maka papa saku, maka jadilah setan, jadilah malaikat tu iblis ataupun syaitan, maka terhata fa'alaika laknati, maka atas kamu kena laknat aku sampai kiamat. Jadi setan ni sebab itulah, dengan sebab Tuhan laknat atas dia, dia tak akan jumpa benda molek-molek.
Benda iman, benda baik, benda hidayat tak ada. Orang kena laknat ni tak ke jumpa hidayat. Kata Tuhan tunjuk pun tunjuk benda tak molek semua. Nak kata ngaku tak benda molek tak ada. Tu satu tika buat Tuhan laknat dia, maka setan tu teriak tangis buat dia. Oleh kerana dia ni duk buat amal ibadat lama dah kepada Tuhan, dia tak sujud ke ada ni, Tuhan laknat. Di sini kali pertama hak setan, hak iblis naung ataupun nangis. Sekali. Yang kedua katanya Suhaili, hak setan tu menangis setelah Tuhan tu laknat dah. Wahina uhbita, ketika Tuhan rejea turun kepada bumi. Rejea turun. Rejea ni makna daripada atas tu turun mari ke bumi. Ia panggil setan yang kena rejea. Yang kena hambat halal tu baik daripada atas turun ke bawah ni, itu pun setan tiak tangis juga. 2 kali. Yang tiganya setan tu tiak tangis juga. Wahina wudida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika diberanak akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari masa saat yang Aminah beranak kepada Nabi Muhammad, saat tu juga setan iblis semua pakak tiak tangis semua. Tu 3. Akhir sekali hak setan tiak tangisnya, wahina unzilat al-Fatihah, iaitu ketika Allah Ta'ala turun surah Fatihah. Pak masa ni, 4 kali ni lah dalam ciri setan atau iblis yang duka cita, yang menangis, yang menang. Patul lepas dah tu tak ada tempat yang menang dah. Tu dalam Suhaili kata dalam kitab dia, 4 masa ni ialah setan tiak tangis, terutamanya masa Allah Ta'ala hatta Nabi Muhammad iaitu diberanak oleh Aminah pada waktu subuh malam senar tu dah 12 tahun awal, maka semua setan tu pakak tiak tangis, melaung lakalah pada malam tu. Kerana apa? Kerana kalau Muhammad mari ni, maknanya hijab dia tu tak begitu lacak, tak begitu lacak, nak tipu anak ada sebagai orang lepas-lepas dah pun. Jadi makna setan tipu tak boleh setara umat-umat yang dulu. Jadi umat Nabi Muhammad ni setan nak tipu daya tak boleh setara umat yang dulu. Lalu itulah setan pun tiak tangis di atas datang Nabi Muhammad. Kenapa? Kerana jadi satu halangi ataupun jadi upasak bagi dia untuk nak kerja tipu umat anak dia tu. Hak boleh tipu-tipu ke, tapi upasak juga atas setan untuk nak tipu anak dia, khususnya umat-umat Nabi Muhammad. Boleh tipu juga, tapi tak serupa dengan umat-umat yang lain. Akhir sekali hak setan tu tiak tangis, wahina unzila al-Fatihah, dan ketika Allah Ta'ala turun surah Fatihah. Sebab apa? Sebab dia surah Fatihah ni ya doa. Doa ihdinas siratal mustaqim. Tu doa situ tu setan dia duk usaha supaya anak ada tu sesat. Supaya anak Adam baik daripada Nabi Adam sampai kepada akhir zaman ni, usaha dianya menyesatkan manusia daripada jalan yang sebenar. Tapi waktu Tuhan turun surah Fatihah ni, di dalam tu doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Maknanya tunjuklah kepada kami jalan yang benar, jalan para rasul dan anbiya-anbiya ya Tuhan wi nikmat kemenangi atas mereka itu. Jadi doa itulah yang setan itu duka cita di dalam surah Al-Fatihah. Sebab tu Fatihah ni dia panggil selebih-lebih surah. Selebih-lebih surah kita baca Fatihah. Habis itu. Klik kepada cerita Nabi Muhammad. Kita ambil daripada lepasnya matinya Abdul Muttalib. Ya Nabi Muhammad setelah mati ibu dia Siti Aminah, Nabi Muhammad umur 9 tahun. Matinya Aminah ni kelik daripada ziarah bapa dia Abdullah di Madinah tu, sakit di Abwa. Nabi Muhammad umur 9 tahun. Ada mati Aminah. Lalu tu dijaga ataupun dipelihara oleh tok dia nama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun masa tu umur banyak dah. Jaga pera Nabi Muhammad
Jadi Abdul Muttalib ni amat sayalah pada Nabi Muhammad, dan dia ni sangat dihormati oleh orang-orang Mekah. Yang mari le riwayat katanya Abdul Muttalib ni orang belia kira dah. Bila dia duduk depan Kaabah tu, orang hafal satu hamparan ataupun satu lehah lah dah cedek tempat dia duduk, lain tak jamah dah ke tempat dia Abdul Muttalib. Lepas tu masa tu dia pergi Nabi Muhammad duk umur ni tahun lebih. Nah, Nabi Muhammad cucu dia mari-mari dia duduk cokoh di atas ambar hak dia cedek punam Abdul Muttalib duduk tu cedek dia, Muhammad pergi duduk situ. Lain tak ani nak duduk. Tapi manakala pok saudara ya semua tu dah, anak akik dah tak sewi duduk muka tempat ni tempat tok dia hak lebih tu, maka Abdul Muttalib kata biarlah dia duduk situ. Nah, ablalah cucu dia duduk situ. Jadi maknanya orang lain tak berani duduk, dia tu berani duduk. Jadi Abdul Muttalib memberi penghormatan besar, kasih sungguh dan Nabi Muhammad, tapi dia duduk dengan Abdul Muttalib 2 tahun saja. Umur Nabi Muhammad 8 tahun, Abdul Muttalib pun mati. Abdul Muttalib tu mati dalam umur Nabi Muhammad 8 tahun. Pak Ustaz tengok Abdul Muttalib ni mati dia kubur dia kata silap dia bukan duduk di kubur Maklah dak Abdul Muttalib. Kata silap Abdul Muttalib kubur dia tu duduk di Hujun di Mekah tu dah. Satu kampung lah nama Hujun tu, satu tempat lah, satu daerah nama Hujun. Hujun ni orang duduk Mekah lama tahulah Hujun tu. Di situ kubur Abdul Muttalib ada. Bukan tak duduk di kubur Maklah kali Khadijah dak. Tu dalam sejarah. Nah. Habis. Manakala matinya Abdul Muttalib, jadi sebenarnya dipera oleh Abu Talib. Jadi Abu Talib pera ni ustaz baca tambah sejarah ni, sebelum Abdul Muttalib nak mati itu Abdul Muttalib pesan dah pada Abu Talib. Tapi kalau turut tertib pun kena Abu Talib dah pera menggaya pak saudara sebab sebapa. Tapi balik Abdul Muttalib ni tok Nabi Muhammad tu dia tengok dah dalam ramai-ramai anak dia ni pak saudara Nabi Muhammad orang hak boleh dulai Muhammad Abu Talib itulah. Lalu tu Abdul Muttalib pesan siap dah, bila aku tak ada munglah kena cara cucuku ni. Sebab tu pas mati Abdul Muttalib, Abu Talib tu ambil Nabi Muhammad. Karena satunya usia ada Abu Talib. Usia daripada Abdul Muttalib pak dia tu. Dia pesan siap dah. Dia pesan siap dah. Tapi kalulah Abdul Muttalib dak pesan pun, tertik kena duduk dari Abu Talib dah, kerana dia pak saudara, dia sebut sebapak dengan Abdullah. Maka duduklah dengan Abu Talib. Pak nama Abdul Muttalib, anak nama Abu Talib. Hak dua beradik dengan Abdullah ni. Lalu tu dipera oleh Abu Talib, ambil daripada umur 8 tahun. Lama mana duduk ngaya? Ambil daripada umur 8 tahun sampai pada umur 25. Tu dah. Ambil daripada umur 8 tahun sampai kepada umur 25 tahun. Iaitu sampai Nabi Muhammad nikah dengan Khadijah. Itu masa duduk dengan Abu Talib lama. Di situlah yang Nabi kita tu moga duduk lama dengan Abu Talib, ambil di umur 8 tahun sampai umur 25. Jadi sejarah kata Nabi pergi menega di Syam, Nabi pergi bari Khadijah, Nabi pergi kami semua tu masa dia duduk dengan pak darah Abu Talib semua. Kerana Abu Talib ni anak ramai. Abu Talib ni anak dia banyak orang. Dan dia pun bukan orang keluasa sangat dak, maknanya orang susah juga Abu Talib dah. Pak darah Nabi tu bukan atas jenis kaya dak. Tapi kerana pesan ni daripada Abdul Muttalib suruh pera Nabi Muhammad, maka Abu Talib tu kena ambil pera. Lalu tu dalam masa yang duduk dengan Abu Talib tu menjak daripada umur 8 tahun Nabi mula ibu hijau. Hijau Mekah ni payah. Di antara hijau Nabi biasa buat masa dia kecil-kecil duduk dengan Abu Talib tu, dia tolong pera kambing bagi orang Mekah.
Kerja dia. Pera kambing ni satu kerja yang panggil upah pera kambing. Nah, makna tunggu kambing pergi makan dari hak kambing lah. Ini satu kerja hak Nabi kita bekerja masa dia kecil-kecil, masa dia duduk dengan Abu Talib. Dan dalam hadiah tu duk jaga kambing, Nabi pun ada sifat-sifat yang tidak memberi menyakiti wala binatang sekalipun. Nabi tak pernah kata, Nabi tak pernah goda, cumanya jaga dan elok supaya pergi mengikut gu ramai-ramai. Jadi kerja pera kambing dengan upah yang sepatut dan layak sebagai untuk makan mulut dia kada tu. Daripada kambing apa tahu nak tahu situlah. Dan pera kambing ini ustaz baca oleh sejarah-sejarah lain. Jadi semua nabi ambil daripada nabi ada siapa ke Nabi Muhammad, pendek kata kalau orang tu jadi nabi ada kerja pera kambing berlaku. Ini mangilah sejarah kata nabi ni kerja kambing tu cirak ia kena pera. Walaupun Nabi ada, wala Nabi lepas sore-sore saya ingat siapa ke Nabi Muhammad, maka semua Nabi ada pera kambing. Katanya buat apa gitu? Nah, sebab ya kerja Nabi ni, ya nak kerja benda lama-lama umpama tanah gandum kondorok tunggu cokoh itu ya payah juga kerja ya ni dah. Ya kalau kerja pera kambing ni ya boleh melahirkan rezeki tiap-tiap hari. Lah ana? Pagi ni ataupun pagi hari ni kita bawa ya makan bagi pera dah. Tidak malah esok ia melahirkan susu bagi tuan dia. Nah, susu itulah sebagai makan ni. Susu tu makan yang menyi. Goleknya orang Arab dulu hidup dengan susu kambing. Nabi Muhammad pun makan susu kambing juga. Jadi semua nabi, supaya Nabi Ibrahim. Coba tengok Nabi Ibrahim. Ibrahim ni tak ada dah semua nabi hak kambing banyak sekali Nabi Ibrahim. Nah, puluh-puluh ribu pera kambing. Payah nak pergi nani pian mana? Karena Ibrahim ni kerja Nabi Ibrahim ni dia tak ada setepak kali. Beranak daripada Iraq ataupun panggil masa dulu tu Babylon. Nah, beranak mak dia beranak ke Ibrahim dalam Babylon masa dulu di kawasan tebing Sungai Furat itulah. Nah, lepas tu dia jadi nabi tu, maka dia jalan tinggal kampung tu. Disuruh oleh bapak dia kerana serabut dengan Namrud doa dah. Duk lawan dengan Namrud pahigak-igak tu, maka pak ni susah hati juga. Lalu tu suruh anak tu undur pergi. Bukan kata pak dia tak kena ke Ibrahim amak kita. Undur pergi supaya kita lah ni dah. Berupah dadu naik acara tak sah duduk rumah undur pergi dulu. Tak tu bukan undur amak kita tak saya dah. Saya dah suruh undur pergi tu dah. Berupah serabut perut doa ke naik. Maka Ibrahim pun jadi pak ya suruh undur gitu. Undur daripada Namrud pergi kata. Lepas tu kerja apa nak makan? Pera kambing. Jadi pera kambing sekali dengan jalan ni kambing ada semua gelak situ di situ, maka susu kambing itulah yang menjadi rezeki dia. Nah, lama-lama sembelih makan daging. Anak Allah lu pagi-pagi sembelih makan daging, ini yang panggil kehidupan Nabi gitu belaka. Lalu tu baik Nabi Musa, baik Nabi mana tu oleh jarah semua pera kambing belaka. Kerja pera kambing ni kerja Nabi. Agak kerja Nabi. Nabi Muhammad pun pera kambing juga. Dan tidak ada sejarah kata Nabi Muhammad pera lembu. Dan susu lembu pun tak ada pernah makan. Dengar adalah sejarah Nabi Muhammad pera lembu. Bila pera lembu makan susu lembu tak ada. Ya lembu-lembu ni buat Europe ya pera banyak. Nah, orang Europe, orang Salah tu susu lembu belaka berah. Tapi Arab tak di yang mana susu lembu? Kambing belaka. Praktik Arab kambing dengan uta ya. Nah, lembu ni tidak ada sejarah kata praktik Arab pera lembu banyak masa dulu. Dan Nabi semua tak ada riwayat lembu. Lalu tu kita katanya susu kambing ni satu benda barakat. Nabi-nabi pun pakai makan susu kambing belaka. Akhir sekalinya susu kambing tak banyak, jadi susu lembu banyak lah ni. Jadi kecerdikan kita kurang lah. Kalau kambing ni boleh kira. Nah, kambing ni molek. Habis. Lalu tu Nabi Ibrahim dia pera kambing banyak. Yang mana ustaz besar raya Ibrahim ni pucuk yang Tuhan suruh dia gerbel Nabi Ismail tu
Kerana dia tu sering kali sembelih kambing banyak. Pucuk dia tu Yesus gerbang Nabi Ismail tu, satu ketika Ibrahim ya setahun tu ya sembelih kambing dia ribu-ribu. Dia sembelih kambing banyak. Dalam sembelih ribu-ribu kambing ni orang apa pakat kata Allah Ibrahim ni dak saya ke duk sembelih ribu-ribu ekor. Dah duk gerbang ribu-ribu ekor kambing duk sembelih. Bila orang kata dia gitu, dia jawab dengan kelimah panggil kecek, jadi mudah-mudah lah, atau nak kata meta sikit lah. Dia kecek kata ni, dia kata dapat ke 1000 ekor kambing kerana Tuhan suruh dah. Ni 1000 ekor kata Tuhan suruh sembelih anak, dia kena sembelih betul lah. Dia kecek gitu. Masa tu dia tak ada anak Ibrahim. Dia tak ada anak. 1000 ekor kambing ni tamada. Kalau Tuhan perintah suruh gerbang, suruh sembelih anak, dia kena buat betul lah perintah Tuhan. Dia kecek masa tu dia tak ada anak saya pun. Ismail pun tak ada, Ishak pun tak ada. Kecek tak ada anak, dia tak usahakan. Orang ada anak lain dia tak kecek. Lepas tu lama-lama tu dia kecek gitu tu, lama-lama dia boleh anak. Ada Ishak, boleh anak Ishak, boleh anak Ismail dah. Ada dengan Siti Hajar. Boleh anak tu gak. Anak ya Ismail tu besar panjang, koh kasih kau saya malak. Tuhan dakwa kata dia. Tuhan dakwa kata dia. Ibrahim hak mu janji dulu kata nak kalau Tuhan suruh gerbang anak pun dia nak gerbang juga. Mari mimpi dia 3 kali. Suruh gerbang anak dia panggil tuang janji dia dulu. Cerita main lagu tu tengok dalam Duratun Nasihin, tengok dalam kitab tu. Ibrahim pun duk mari 3 kali mimpi gitu. Mimpi sekali dia duk rasa tak yakin, kata adakah mimpi ni daripada syaitan ke daripada Allah ke dah. Tak turut lagi. Sampai 3 kali mimpi gitu, maka Ibrahim khabar reti katanya mimpi ni adalah hak sebenar. Tu. Mengikut sejarah ni ustaz baca, ya Ibrahim boleh nentu kata mimpi sebenar ni masa dia duk tidur di Arafah. Lalu tu dia tak nama Arafah situ tu kerana Ibrahim tahu kata mimpi hak suh gerbang tu adalah daripada Allah. Lalu tu dia pun nak cakap nak buat aklai anak ya Ismail tu suruh Siti Hajar tu maka wicome beh minyak rambut beh gapo wayak tak nak gi makan keduri ataupun jamuan. Tu bawa anak ya Ismail lagi tak ayak tak nak pergi gerbang. Bukit hak ya nak sembelih Ismail tu kalau kita pergi Mekah agak kita katanya di Mina tu, di Mina awal-awal nak masuk Mina tu kata tubik di Muzdalifah, kita mai Arafah, Arafah Muzdalifah. Muzdalifah tak tidur situ, lepas tu kita tubik di Muzdalifah nak masuk bumi Mina tu, mula-mula bukit situ tu. Kau dulu ustaz dengar ada tialak atas bukit tu. Pada pergi akhir-akhir ni tak nampak. Ada tialak so atas bukit ni. Di sini dia katanya tepat hak Ibrahim pubah Ismail nak gerbang anak dia di Mina, di bukit awal-awal nak tepuh bumi Mina, kita mari ikut Muzdalifah. Situ. Maka Ibrahim pun tak dakwa gitu nak buat sungguh. Lalu tu Tuhan pun yakin kata Tuhan pun tahu dengan ilmu dia, sekiranya kalau dia tu tak ada tukar agak Ibrahim buat sungguh lah, bukan kata kecek saja dak lah. Dia dakwa katanya kalau Tuhan sembelih anak dia pun yang nak sembelih juga tu, dia nak buat sungguh, bukan katanya kecek mulut saja dak. Maka Tuhan tahu kata Ibrahim ni ada kesungguhan dak atas benda yang kecek. Lalu tu Tuhan wa padaina bizabhin azim, lalu tu Tuhan tebuh dengan apa ni, dengan kibah gati kepada Nabi Ismail tu. Ceritanya ini nak rakyat tanya pera kambing ni satu kerja bagi para anbiya. Wala Nabi Musa, Nabi pera kambing bebe. Nabi kita pun biasa pera kambing. Habis. Cerita tu kita tak panjang kerana sakutnya gerbang Nabi Ibrahim, pucuk anak gerbang dia tu lagu tu lah. Lepas tu kamar dia bahawa Nabi Muhammad pera kambing tu dah duduk dengan Nabi, duduk dengan pak dara dia Abu Talib. Walaupun masa tu masa Nabi duduk dengan Abu Talib tu, kalau kita tanya kata Mekah tu keadaan lagu mana, sangkung masa tu
panggil sangkum jahiliyah. Masa tu maknanya orang duk minum arak, orang duk semua berala, orang duk zina, orang duk main judi. Pendek katanya dalam Mekah tu segala maksiat ada semua dalam Mekah. Yang panggil masa tu masa jahiliyah. Nah, maknanya masa tak ada nabi, tak ada rasul untuk nak lari dan nak suruh. Manusia buat gapo saja hak dia boleh buat. Nah, dia boleh buat gapo dia buat. Tak takut kat orang, tak takut gapo dia buat. Tu panggil maksiat, limpah dalam maksiat dalam Mekah. Tapi dalam hati tu manusia semua berala belaka. Tok nenek Nabi Abu Talib pun semua berala belaka. Karena berala-berala ni ya asal berala ni mari daripada Syam. Berala ni mari daripada negeri Syam. Ya orang Arab ni Mekah masa belum ada berala dah. Belum berala masuk dalam Mekah ni. Orang Mekah dia nak sapir mana tu, dia puja batu juga. Batu tanah haram dia puja juga orang Mekah. Tapi bukan rubek orang dak. Dia nak sapir mana, dia bawa batu tanah haram dia. Nah, wak puja minta tolong sebagai barakah dengan batu tanah haram. Ni orang Arab dulu. Belum daripada datang berala dalam Mekah. Jadi makna puja batu dah. Ustaz bacalah sejarah batu tanah haram sebagai puja orang Mekah sebelum daripada semua berala. Dia nak sapir mana, nak pergi menegam, dia bawa batu setakat tanah haram. Nah, dia nak minta tolong apa? Minta tolong di batu tu juga sebagai berkat dengan tanah haram. Sebelum jadi rupa berala. Akhir sekali orang daripada Quraisy jugalah nama Amrin bin Luhai nama dia. Orang ni dia pergi ke Syam. Pergi dalam perniagaan. Bila pergi ke Syam tu, masa tu dalam Syam tu ia ada puak anak cucu Nabi Nuh. Ya puak anak cucu Nabi Nuh ni semua berala dulu. Puak anak cucu Nabi Nuh tu ya ada lagi dah. Hak semua berala ada lagi. Kamu ya demo ni Amrin bin Luhai ni pergi ke Syam, nampak orang Syam duk sembah satu patung. Lalu tu Amrin bin Luhai ni tanya, apakah ia kamu duk sembah tu? Lalu tu puak anak cucu Nabi Nuh katanya, ini ialah sanamun. Ia panggil sanam berala lah dah. Sebab kami puja ni, kami minta tolong apa, ia boleh tolong. Kalau kami minta hujan, ia waktu hujan. Dan kami minta rezeki, ia beri rezeki. Lalu tu Amrin ni minta nak kelik ke tanah Arab seekor berala tu. Orang sampai bui seekor berala, nama Hubal nama dia. Hubal ni berala tertua dalam Mekah. Nama Hubal, patut nama Lata, nama Uzza banyak, tapi Hubal ni berala yang tertua awal-awal duduk dalam Mekah. Dibawa balik oleh nama Amrin bin Luhai daripada Syam. Berala ni dipuja oleh puak-puak anak cucu Nabi Nuh daripada nama Sam bin Nuh. Sam bin Nuh ni anak cucu dia. Maka dia nak buat gana orang puja. Amrin ni bila dia ambil berala, dia gitak di Baitullah tu. Tempat dia duduk ramai dah, tempat dia duduk tawah dah. Gitak tepi Baitullah, payah perakak. Ni orang sana duduk puja ni. Orang sana duduk minta tolong di perkara ni. Nak gapo menggo ni tolong boleh. Orang pun puja. Lama-lama, atuk nenek demo mati, demo wak satu patung. Tuk nenek mati, wak satu patung. Pakat tak cokong-cokong di tepi Kaabah, 360 ekor berala. Masa tu masa jahiliyah. Masa jahiliyah dah. Walaupun penuhnya berala, dia kata sejarah Nabi Muhammad dia kata tak pernah duduk dalam majlis maksiat. Majlis minum arak, majlis zina, majlis judi, majlis gapo tu Nabi Muhammad tak biasa duduk. Tak biasa. Walaupun orang pakat minum arak belaka sangka masa tu, payah wailun ni sebenarnya dah nak jaga tak boleh juga. Umur dah muda, umur 25 ni tengah duk buah panggil dah. Tapi Muhammad ni dia molek di kecil-kecil dah. Yang molek di muda-muda dah. Orang werung semua minum arak, judi, zina sebagainya, dia tak ada. Dia tak ada. Padahal masa tu masa 25 ni tengah ada kemahuan dalam masalah tu. Tapi dijaga Nabi Muhammad. Saya ngelah sejarah kata Nabi Muhammad tak pernah duduk dalam majlis maksiat. Matelah nak buat majlis maksiat dia tak duduk dah. Majlis maksiat dia tak duduk dah.
Nah, matelah nak buat maksiat tak ada tah dia. Hak ni yang panggil maksum daripada maksiat. Lalu tu dijaga Nabi Muhammad, terkenal kata dia tu orang juru. Jadi tika itulah orang panggil Muhammad Amin. Juru dia siapa bersapa umur dia 12 tahun. Dalam umur 12 tahun ni, jadi Abu Talib bawa dia pergi menega. Bawa Nabi Muhammad pergi ke Syam juga. Kerana kerja orang Quraisy ni kerja yang lagu tu rih atas sitat wasai. Musim panas pergi ke Syam beli bagai buat kelik. Bawa Nabi Muhammad tengah kata nak ajar menega, tengah kata kerana tak lalu kasih saya, nak tinggal rumah takut orang dulai tak support dia, ambil buat pergi juga sekali dengan dia. Dia kan anak ramai. Hak lain anak benar. Nak bini dia pera tu mak dara sabit, pak dara tak Abu Talib. Nak tinggal rumah anak lain ramai-ramai. Orang nak buat supaya kedakkan Nabi Muhammad. Tengok kata kerana tak dalam saya buat pergi juga, takut orang dulai tak support dia. Nah, tengok katanya pergi sebagai nak ajar menega, itu pun boleh kata juga dah. Nak ajar menega ke Nabi Muhammad pun boleh. Masa tu Nabi Muhammad umur 12 tahun. Bila pergi sana tu satu mukjizat juga. Ni panggil dalail nubuwah, tanda-tanda Nabi Muhammad. Apa siapa di satu tempat, siapa satu tempat tu tak ada siapa tempat nego lagi lah, tak ada siapa tempat nak jual lagi, tapi duduk dalam Kek Syam dah lah. Pergi berhenti di satu tempat, jumpa dengan seorang alim, seorang alim dari kitab Taurat, nama Buhairi nama dia. Lalu Buhairi ni ya biasa Abu Talib duk pergi sokmo nego, kenal lah dengan tuan tu. Nah, dia orang ni namanya orang ahli kitab, alim lah, ahli kitab. Lalu tu ia tengok masalah ketika Nabi Muhammad berhenti situ dengan Abu Talib tu, ada satu pohon kayu tepi rumah Buhairi tu. Pohon kayu ni satu mukjizat. Tapi Nabi Muhammad turun unta tu pergi duduk buah pohon kayu tu. Sebenarnya pohon kayu ni mengikut kaedah bagi orang alim Taurat tadi, tak boleh siapa dia duduk bawah pohon kayu ni melainkan orang itu jadi nabi. Dia reti situ. Tapi Muhammad Allah lu giduk cokoh, giduk seni-seni bah, tak ada kata berasa kerana dak, giduk situ. Bila Buhari tengok kata budak duduk situ, dia panggil Abu Talib mari. Nah, panggil Abu Talib mari. Budak mana? Nah, daripada mana? Abu Talib katanya min harami Makkah. Nah, bangsa Quraisy daripada tanah haram Mekah. Bila kata daripada tanah haram Mekah, Buhairi ni pun kau reti hal dalam ilmu dia. Nah, kata budak ni dak tamada dah, budak ni akan boleh jadi nabi. Pasti dia panggil dekat, panggil tengok dekat semua. Nah, buka baju tengok ada tanda-tanda nabi tah Nabi Muhammad. Nah, tengok tah bikak pun ada tanda nabi, banyak dalil-dalil nabi tah dia. Ya goyak ke Abu Talib. Nah, ya tasawak pergi budak ni. Nah, sawak pergi di Syam. Dia buat pergi di Syam, jumpa dengan Yahudi lain tu dah. Pakat tak kelik bunuh demo budak ni. Kenapa? Karena budak ni akan jadi nabi akhir zaman. Katanya orang alim ahli kitab tu Buhairi tadi. Abu Talib pun beringat gitu. Bagaimana awak kita nak buat pergi takut bunuh dia orang tu. Nah, ya hatta ke budak ya wak klik Nabi Muhammad. Luknoh ya ada lagi dah, pakai wak klik Nabi Muhammad sagi. Gi sekat tu ya. Tu tak tanda kata dia ni satu mukjizat. Masa belum daripada jadi rasul tu ada tanda dah katanya budak ni jadi nabi akhir zaman. Pak Abu Talib tanya, "Mu tahu dano?" Tanya Buhairi, tanya orang alim. Oh ya, tak ada sebut dalam kitab Taurat dia tanda-tanda orang nak jadi nabi lagu ni. Pohon kayu ni orang tak jadi nabi tak boleh duduk sini. Mereka orang boleh duduk, tanda kata orang tu jadi nabi. Banyak dalil dia royak. Abu Talib suruh budak ya buat klik Nabi Muhammad SAW tak kena pergi sekali dengan dia. Turutlah cerita tu. Apa tu duk dengan Nabi Abu Talib pun pera Nabi lagi. Siapa umur 25. Dah 25 tu masa tu sangat-sangat dikenali kata Muhammad ni orang baik, orang berjuh, orang dak amanah. Nah, terkenal kata Muhammad Amin,
apa tu gak dipercayai oleh semua orang, lalu tu dibui tawaran oleh Siti Khadijah supaya Nabi Muhammad tu bawa bagai perniagaan dia pergi ke Syam. Jadi Khadijah pun tawaran suh bawa bagai dia pergi berniaga di Syam. Apa tak adalah cara bagi laba tu. Tapi bukan kata Nabi pergi minta modal dia dak. Bukan kata Nabi Muhammad nak berniaga modal tak ada pergi cari kaya di Mekah. Siti Khadijah kaya dah. Biar luntung tak payah nak berniaga, lepas tu bagi dua, bukan gitu. Balik toke tu panggil Muhammad nak turun modal suruh bawa barang berniaga dia pergi. Ulama kata dengan sebab terkenal Muhammad ni orang jujur, orang ada amanah, orang tak kalah, orang tak tipu orang, jadi toke besar di Mekah Khadijah tu berani luntung Nabi Muhammad tu buat pergi barang berniaga dia. Lalu pun Nabi bila kata orang turun modal gitu, Nabi pun nak pergi. Tapi dalam hal Khadijah sewak gitu, Khadijah atas juga budak dia seorang sangkit di atas perbuatan Nabi Muhammad, nama Maisarah. Maisarah atas Maisarah ni seorang pergi sekali dengan Nabi bawa barang berniaga Siti Khadijah pergi ke Syam. Masa tu umur Nabi Muhammad 25 tahun. Tengah-tengah duk gagah lah kita kata dah. Maka bagilah barang berniaga tu, maka hasilnya perniagaan tadi sangat-sangat apa ni, sangat-sangat mendapat keuntungan yang besar. Dapat kelabuan yang besar. Segala apa yang Nabi berjalan lagi direngankan oleh Maisarah kepada Khadijah, benda-benda mukjizat atas Nabi semua tu dia royak habis. Di antara yang royaknya, semenjak Nabi Muhammad tu di Mekah pergi ke Syam tu tak pernah kena panah Nabi Muhammad. Ni Maisarah royak. Tak pernah kena panah diteduh oleh awal siapa ke negeri Syam. Jadi Khadijah pun dengar beberapa perkara yang pelik-pelik berlaku atas Nabi Muhammad, maka Khadijah pun kau taruh percaya lagi. Akhir sekalinya Khadijah masuklah memilih ataupun minta Nabi Muhammad sebagai jadi isteri tu laki dia. Nabi Muhammad tu dah tak ada talak dak, walaupun dia umur 25, Khadijah umur 40. Tapi 40 pun Khadijah orang comel lagi, cidik lagi, kaya lagi. Jadi walau macam mana pun, kerana Khadijah ni tahu katanya Muhammad ni bukan orang tamada dak dah. Dalil-dalil banyak kata dia ni akan jadi nabi. Lalu tu Khadijah pun ambil Nabi Muhammad sebagai apa ni, sebagai jadi suami dia. Bukan kerana nak orang lain dak. Ada pun kita biasa dengar orang tua-tua kata juga, katanya Nabi Muhammad nego tu maknanya jual barang di sana, barang beli ke 20 jual 15. Ada orang kata gitu. Tak kena cerita lagu tu dah. Jual habis tu tak boleh jadi gitu. Ya tak angin nego lah. Jujur suku, baik suku, tapi perniagaan ni suku. Ya tak boleh jadi cerita tak beli 20 jual 15 nak udah habis tu dah. Ya panggil kalau lagu tu Khadijah tak ada sencai ngayo kerana bawa pergi jual rugi. Tak boleh jadi lagu tu. Ya laba semata dah. Tapi kebaikan di dalam pergaulan dalam tutur kata tu adalah amat terikat hati orang beli. Orang beli tu gak kecek baik gak apa, jadi membawa kelabak lah. Kalau beli 20 jual 15 gak rugi tu kan dia tak sing. Ya orang nego cidik gana jual sampai rugi. Cuma kebaikan lain tu ada atas Nabi Muhammad, han nego lagi cidik. Lalu tu Nabi Muhammad pun sangguplah nikah dengan Khadijah. Khadijah umur 40, Nabi umur 25. Kalau ni tak ada renak tu dah. Tak ada renak tu ustaz tu kecek dengan budak-budak we tu. Biar kita bayar hak khusus kahwin ni, dia dua perkara. Satunya laki muda, bini tu 40. So, katanya hak yatim, tak bini 40 saya rambut sakit tangan. Kalau kita khusus budak-budak nak bini di majlis. Nak turut dak Nabi nak. Panak dak. Tino umur 40, kita umur 25 nak dak.
Tak saya apa Nabi umur Khadijah 40, dia umur 25. Nah, lepas tu kalau retina pula, supaya kita tanya, nak turut sunnah ada? Mula nak turut bayak tak Aisyah nikah Nabi umur 53, Aisyah umur 9 tahun nak ada? Senyak berat habis. Tak ada biar no. Jadi Aisyah tak boleh. Aisyah umur nikah Nabi, Aisyah umur 9 tahun, mula-mula Nabi umur 50. 51. Ba Nabi hijrah tu umur 53, Aisyah umur 12. Jadi balik bini muda sangat ia tua pun ada jarah ya dah. Balik ia muda bini tua pun ada. Kalau banding dengan Khadijah bini 40 ia umur 25. Kalau banding dengan ia nikah dengan Aisyah umur 12 tahun ya, Nabi umur 53. Duk boleh berlaku. Nah, di situ ustaz duk baca tengok Nabi duk dengan Khadijah ni ialah kerana Khadijah ni satunya comel juga pada anak dah. Nah, tapi bijak pandai Khadijah ni adalah tak boleh setara isteri-isteri yang lain. Khadijah ni. Jadi sebab tu ba mati Khadijah, Nabi bini pula sebelah orang tu. Cukup sebelah orang hak lain, cukup apa ni? Nabi bini pula 10 orang lain pada Khadijah tu, baru boleh sama dengan Khadijah sore. Layak tak orang lain tu ada konsamat fisik sosok ya. Nah, ada mazaya, maknanya kelebihan isteri lain tu satu-satu gitu ya. Adapun Khadijah dibipeng semua atas dia. Sebab tu Nabi pakai ya sore sama dengan 10 orang bini lain. Sebab tu Nabi pas bini sore tak boleh setara Khadijah bini pula dah. Sampai 10 orang tu baru cukup di dalam kerja dia. Tidak gak ambil ni kuih situ ni kuih sini. Khadijah je cukup sungguh. Nah, nasihatlah fikiran molek besok ukar masalah hak Nabi jumpa ya ukar boleh. Lepas tu bini lain tu ya ada seperti bini Nabi hak comel nama Zainab binti Jahsi ni tak ada dah comel bini Nabi, comel saja ya. Nah, nasbah comel dak dia. Kaum sama lain tak ada ke? Tak ada ke? Aisyah kata dalam sejarah bukan cidik mana, tapi betul. Nah, terung pai terung marah Aisyah ni tak ada kelekas kat bu. Dia gitu dah. Tak ada kelekas kat bu Aisyah ni. Ayah gitu pula. Nah, Ummu Salamah cidik juga. Hadis beliau ayat banyak. Tengok bini lain mana hak ayat hadis jarang. Nah, Ummu Salamah, Aisyah hak ayat hadis sikit. Pendek katanya semua tu lebih sosok ya. Tak boleh lawan Khadijah sore bu. Sebab tu Khadijah sore Nabi pakai duk dengan dia tu apa ni dalam 25 tahun jugalah duk dengan Nabi Muhammad. Ia mati dalam umur Khadijah ni wafat di dalam umur 65. Nah, payam nikah umur 40 dengan Nabi 25 dah. 25 tahun duk dengan Nabi Muhammad, boleh anak apa ke? Ni okey. Ni dalil kata umur 40 boleh beranak lagi. Nah, Khadijah 40 dah beranak lagi dengan Nabi Muhammad, ni orang lagi beranak. Tapi kaki mahmah agak tak boleh dah tu. Nah, kaki di anak lagi mana 40 dah dia beranak dah. Nah, kasih wak itu. Sebenarnya kau turut di dalam sejarah Nabi kat 40 dia beranak boleh lagi. Khadijah 40 beranak ni orang. Cuma tak raya anak sultan tu umur berapa tu, tapi kalau kita kaji temung, kalau kita cok kita tengok dalil lagi, tahu kata anak sultan tu umur berapa ya beranak. Tapi ustaz tak ada nak kaji dah, insya-Allah kita nak tahu tu anak Khadijah dengan Nabi Muhammad hak suk tu Khadijah umur berapa. Boleh tahu kata nak kaji lagi. Nah, sebab ni orang ni kalau setahun sore zada. Setahun sore. Jadi 40 ni orang ni tahun. Jadi 40 ni. Jadi tahun 45 boleh beranak lagi. Kalau setahun sore. Dia berasa setahun sore lebih betul. Nah, ya tak mungkin kerana goliknya ya adalah ya qadar kena lepas susu juga golik dia. Nah, golik dia lagu tu. Maka kita tengok kata dalam umur 45 tu Khadijah duk beranak lagi dengan Nabi Muhammad.
Kita tengok di sejarah tu sebab kalau bos tahun sore ne orang ne tahun ne orang ne tahun pomo 40 jadi 45 pakal kita apa 3 orang apa 2 orang 3 tahun nah 2 orang 3 tahun jadi 9 tahun jadi 49 tu dak beranak lagi. Kita tengok situ tu menunjuk kata di segi agama ni tidak jadi halangi gapo cumanya kembali kepada ibu tu sihat aja situlah nah umur tak kira umur tapi kalau sihat boleh di situlah hak banyak jangan duk kata umur banyak tak boleh kalau tua sihat molek umur 40 pun tak apa lagi kerana orang Arab ni ya galibnya sihat hal lagu tu dah dia panggil rangkai dia tu sihat dia jaga molek orang dia mau tengah gagah ngapa ya bambung cukup lah kerana makan susu banyak habis lepas tu jadi Khadijah mati umur 45 padahal masa Nabi Khadijah wafat tu Nabi kita duduk le umur 50 dah Nabi kita pada ketika tu umur 50 umur 50 kah masa Khadijah wafat tu tapi lepas Khadijah mati tu mula-mula hak Nabi kita menikah nak ayat lamdak dia mula-mula lepas Khadijah tu Nabi menikah dengan seorang betina nama Saudah binti Zam'ah ni bini mula-mula dia nama Saudah bukan Aisyah lalu dah nikah Mekah Saudah ni nah berada hijrah Saudah ni mula-mula tubuh besar sikit Saudah ni dah lepas dah Saudah itulah bawa Nabi nikah dengan Aisyah nikah Mekah juga Aisyah ni nah nikah Mekah sebelum hijrah sebelum hijrah lagi menikah tapi Nabi nikah saja tak pakai tak ada tidur duduk supaya laki bini dak kerana Khadijah tu umur 9 tahun Aisyah umur 9 tahun nikah dengan Nabi tu dah umur 9 tahun Nabi tak ada pakai gapo nah bon Nabi hijrah tu Aisyah duk umur 12 bon Nabi tidur duduk dengan dia lepas dah Aisyah tu baru Nabi nikah dengan Hafsah anak Sayyidina Umar tu tertib dia lepas Hafsah tu Nabi menikah pula dengan seorang betina nama Zainab binti Khuzaimah. Ya Zainab dua orang ni Nabi. Nah, lepas dari Zainab ni Nabi menikah pula dengan seorang betina umur banyak ni. Nama Ummu Salamah. Hak ni umur dekat 60. Nabi nikah agak. Ummu Salamah ni tok laki yang nama Abu Salamah. Nah, nikah ni tu kerana Ummu Salamah ni awal-awal betina hijrah pergi ke Habasah, pergi dengan laki dia. Kerana dia orang susah duduk Mekah, pa Nabi tengok atau duduk Mekah pun nampak takut kena nyanyi dari Quraisy, Nabi suruh orang ni opayuk pergi ke Habasah pada masa tu. Pergi ngatuk laki dia nama Abdullah. Tergelar katanya Abu Salamah. Bawa tahu kata Nabi tu kelik Nabi hijrah pergi Madinah. Maka orang Habasah pun kelik daripada negeri Habasah pergi Madinah lalu tak masuk Mekah dah lah. Pakai hidup Madinah. Baduk Madinah tahun yang kedua, tok laki Abu Salamah ni nah mati. Ummu Salamah ni tok laki yang mati, maka Nabi tengok dia ni susah doa nah. Anak pekah pun pian nak wi. Nah, duduk dalam keadaan tak ada tok laki bujel, orang Arab dah. Dah bujel kat dia payah dia makan nak mata nak tok payah orang Arab. Lalu tu Nabi ambil buat bini dia dan Nabi nafkah tak dia. Nafkah tadi hak ni lah yang ulama kita sebut kata Nabi kita bini banyak bukan nak cari hiburan nafsu dia ada. Kan Nabi nak hiburan nafsu, Nabi cari hak muda semua sebelah orang. Ni hak tua pun Nabi ambil. Nah, nunjuk kata bini Nabi ni adalah hubungi dengan kerja dakwah dia. Hubungi dengan kerja hari dia bukan semata-mata untuk nak menghiburkan hawa nafsu dia ada. Kalau nak hibur nafsu, hak muda semua rewi dia. Di Mekah Nabi nak gapo? Di Madinah Nabi nak pergi kena boleh. Tapi Nabi tak ambil. Aisyah sore ya hak darah bini dia. Patu gak maknanya hak bujai belaka. Nunjuk kata ada hubungnya dengan kerja dia. Kerja dakwah dia. Ummu Salamah ni gak pendek kata gak tak nak pakai kerja dak lah ambil saja ya. Ambil saja ya dah sebagai wajib winafkah atas dia. Atau Ummu Salamah. Patu Nabi menikah pula dengan orang nama Zainab binti Jahsh. Ini hak comel sekali bini ya. Pupu Nabi juga pupu balik mak. Pupu balik Aminah ni. Nah, pupu Nabi Zainab ni. Hak ni pun bujai juga bekas bini Zaid.
Lepas tu Nabi nikah pula dengan Juwairiyah binti Haris. Lepas tu Nabi nikah pula dengan Ummu Habibah, anak Abu Sufyan orang dia beli Mekah. Hak ni dekat-dekat tahun Nabi buka Mekah dah. Dah tahun yang kelapa hijrah dah ni dah. Nikah dengan anak Abu Sufyan ni. Bila kata Nabi boleh put ke Mekah, Mekah ni ada orang, ada nama orang yang terkenal nama Abu Sufyan. Penhuana lah lepas ada Abu Jahal, dia lah orang duk bergedera dalam Mekah. Bila Nabi klik buka Mekah, Abu Sufyan pun masuk Islam. Maka Nabi nak kukuh di segi kamang dia, politik dia tu dah. Nabi mai anak Abu Sufyan. Jadi orang masing dalam Mekah tu jadi tok tua dia. Dia jadi menatu. Jadi kau kemah di segi seni kerajaan dia tu kemah. Dah, tak ada adalah Abu Sufyan ni ikut dia sang dalam Mekah. Tapi bila jadi tok tua Nabi, maka Mekah tu tak ada orang lawan Nabi. Nah, itu cidik dia. Lepas tu Nabi nikah pula dengan Safiyah binti Hai. Akhir sekali Nabi menikah dengan seorang nama Maimunah binti Haris. Jadi semua sebelah orang. Nah, seorang ni mati belum ada Nabi dua orang. Dah Khadijah seorang, patu gak tak silap gak Juwairiyah tu seorang. Nah, patu hak 9 orang lagi kubur di Baqi' semua. 9 orang lagi dah Khadijah ni kubur di Makkah Mekah ni. Nah, Khadijah kubur Mekah. Patu lain lagi kubur di Baqi' semua. Mula-mula masuk kubur Baqi', kau turut dulu ya ada satu lot tu 9 orang isteri Nabi semua. Tapi masuk dah ni ada royak dah lah. Nah, ayah orang Mekah ni tak suruh royak. Pada ayah tahu kata sini kubur itu kita masuk kubur Baqi' tanya sini biar. Wallahu a'lam. Orang Saudi. Pak kita kata kita biasa baca surat atas sini kubur itu ya petisik kok. Ya tahu benda lama dah tak sahih kok ya. Orang jaga kubur tu. Ya takut kita tabarrukan ya bagi. Takut kita tabarrukan, takut kita doa minta tolong orang mati, ya takut sirik tu. Hak kita cerak-cerak dah ada kitab dan nah kata sini itu. Ya petisik dia tanya, ya ta laisa bisahihin. Ya kata tak sahih juga kerana benda ni benda lama doa kata dah. Doa saja jadilah dah. Ya tak sih tanya. Itu naik atas Saudi. Nah, Saudi dia tak tahu dah. Hak cerak-cerak ada sini orang ni kita tengok kita lama-lama. Ditanya orang jaga kubur. Tak itu tak sahih semua kata. Tak sah percaya kata. Jawab lagi dia kerak habis. Kerak habis. Hati panggil Saudi tak sih. Habis. Kemudian Nabi duduk dengan Khadijah semua tu, nah, ada 25 tahun dapat anak semuanya apa orang? Ni orang dengan Khadijah. Anak Nabi semua apa orang? 7 orang. Nah, anak Nabi semua 7 orang, ni orang dengan Khadijah, seorang dengan anak dengan hamba dia. Hamba dia ni nama Maryah Qibtiyah. Maryah ni hamba Nabi. Tak dia. Tapi Nabi pakai Maryah ni jadi boleh anak seorang. Dia boleh pakai hamba ni, boleh pakai supaya bini, tak kena menikah bila kata hamba, boleh tidur duduk. Nah, tapi kaedah laku Islam bila kata anak dengan hamba, maka anak ni jadi hamba. Nah, Nabi tu orang merdeka, Maryah tu hamba. Kalau anak yang ni besar, anak ni kena dia hamba nurut mak. Ya tak nurut pak, ini kaedah dalam Islam. Lalu tu saya baca cerita ni, Allah Ta'ala menjaga kehormatan Nabi Muhammad. Nah, Tuhan mati anak dia hak dengan Maryah tu nama Ibrahim tu. Nah, anak dia jatuh nama Ibrahim, mati kecil-kecil tu. Supaya apa? Supaya jaga kebesaran kemuliaan Nabi Muhammad. Takut apa? Takut kata anak Rasulullah jadi hamba. Hamba ni pekat rendah lah. Nah, jatuhlah tarah situ. Maka Tuhan matilah Ibrahim tu, tak dia besar. Ada apa lain lagi tu? Dia besar belaka. Hak anak dengan Khadijah ni dah. Baik tina baik jatuh tu, jadi dia lah orang tak boleh kata hamba dak lah. Kerana apa? Kerana anak dengan Khadijah. Anak dengan Khadijah ni orang, nah jatuh 2 orang, tina 4 orang. Qasim seorang anak tua dia nama Qasim. Mula-mula anak dengan Khadijah tu jatuh lalu dah. Nama Qasim. Ada. Lepas tu yang kedua Abdullah. Patah tina agak, nah Fatimah, Zainab, Ummi Kulsum. Lepas tu Raqiyah. Ni tina. Lepas tu tertib tina tu ustaz tak tahulah hak mana dulu di antara anak yang ramai-ramai hak tina tu, tapi nyata kata anak sulung dia nama Qasim. Ketika Nabi beranak Qasim tu, Nabi tak jadi rasul lagi. Nah,
Nabi tak jadi rasul lagi ke? Dek dengan Khadijah umur 25 tu, dek beranak-beranak tu masa tu, Nabi Muhammad tak jadi Rasulullah dak lagi. Orang apa tak panggil rasul, dak panggil Abu Qasim ke Nabi Muhammad. Nah, semua orang Mekah Abu Qasim lah, tak Abu Qasim Nabi Muhammad dah. Ya saya orang Arab panggil Abu Qasim mengikut anak hak tua. Anak tua nama Qasim, apa panggil Abu Qasim. Anak tua nama Abdullah, pak panggil Abu Abdullah. Ni golik style Arab. Maka ambil dia umur 25 tu sampai 40 tu baru Nabi Muhammad jadi rasul. Barulah Tuhan tak dipanggil dengan nama Muhammad, suruh panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Maka ubah daripada Abu Qasim tu kepada ya Rasulullah. Malaikat orang tak mengaku kata Muhammad jadi rasul ataupun orang tak puas hati dengan rasul tu, duk panggil Abu Qasim situlah. Mana seumpama orang Yahudi dan orang munafikun. Orang Yahudi dia tak dah panggil ya Rasulullah kerana dia tak mengaku Muhammad jadi rasul. Yahudi duduk di Madinah sama kena duduk buah Nabi tu, tak ada biasa mengaku ya Rasulullah, dia tak panggil gitu. Nah, tidak dia panggil ya Muhammad, tidak dia panggil ya Aba Qasim. Hei Aba Qasim, kena tah Nabi dah. Dia tak mengaku tu Muhammad jadi rasul. Orang munafik pun lebih kurang itu juga. Tu dah. Maka dalam ramai-ramai anak Nabi itu, orang yang paling lebih sekalinya ialah Siti Fatimah tu. Nah, hak mati akhir pun dia. Dari semua anak Nabi itu, Fatimah itulah hak mati sultan sekali. Dan Fatimah inilah keturunan dia lah boleh jadi satu kerajaan di Mesir. Daripada puak Fatimah ni, Fatimah Nabi nikah dengan Ali. Nah, dengan Saidina Ali. Ketika Nabi nak mati. Dah. Jadi Fatimah ni berkat Nabi nak mati itu katanya ada sehari lagi sebelum Nabi kita wafat. Sebelum Nabi kita wafat sehari ini, jadi Nabi panggil, panggil anak dia Fatimah. Panggil anak dia Fatimah. Ada panggil semua cucu-cucu dia tu sebelum sehari nak mati tu. Lalu dia panggil Fatimah mari dekat dia panggil Fatimah mari ni duduk dekat dia. Lalu tu Nabi mari dalam nak kata da'a an-nabi Fatimah fasarraha bi syai'in fabakat summa da'aha fasarraha bi syai'in fadahikat. Jadi Nabi panggil Fatimah mari duduk dekat dia kerana dia pun dia berasa dia tu dah nak pergi dengan sakit tu dah. Dia bisik dengan Fatimah. Dia bisik fasarraha, dia bisik dengan Fatimah bi syai'in dengan satu perkara. Sudah bisik Fatimah teriak. Lepas tu lepas dah tu Fatimah giduk lain lepas dah tu dia panggil pula. Panggil Fatimah dia bisik pula. Nah, goyak kokoh Fatimah suka hak panggil yang kedua. Suka manis atas Nabi goyak dia dekat Nabi nak mati. Lalu tu dia tanya Fatimah, qalat Aisyah. Nah, Aisyah tu bini Nabi sendiri tu tanya Fatimah. Tanya anak Nabi. Tanya ya Fatimah. Nah, kenapakah masa Rasulullah kecek dengan Fatimah dekat nak wafat tu, sekali Fatimah tu teriak, sekali Fatimah tu suka, gapo Rasulullah goyak? Nak tahu katanya Rasulullah yak gapo boleh mula-mula tu teriak, yang kedua tu suka. Fatimah goyak. Faqalat, maka jawab Fatimah. Jawab kepada Aisyah tanya ialah, nah mak ti dia. Fatimah katanya sarrani an-nabiyyu annahu yuqbadu fi wajhihi allazi tawaffa fih. Jadi Fatimah katanya Nabi bisik ngaya kata wasanya dia ni akan dicabut nyawa dia di dalam sakit hak dia sakit ni. Jadi maknanya dia ni habis umur dengan sakit ni dah. Kan Nabi royak ke anak dia Fatimah tu. Jadi lagu mana pun Tuhan akan cabut nyawa dia dengan sakit hak dia dak ada ni. Dia sakit semua 13 hari. 13 hari dia sakit. Tu. Lepas tu dengan sebab tu ya Nabi atau dia nak akan mati dengan sakit ni tu. Lepas tu Fatimah teriak tu. Tu hak dia teriak mula-mula.
Semua lepas dah tu Nabi panggil bisik pula, wa akhbarani, dan Nabi cerita rayak ke dia, rayak ke Fatimah. Rayak mana? Inni awalu ahlihi yatabi'uhu. Dia katanya, Nabi kata, hei Fatimah, kamulah orang mula-mula sekali daripada keluarga aku yang mengikut aku sikit lagi. Maknanya awal-awal keluarga Nabi, daripada bini dia, anak dia semua, Fatimah orang pertama turut Nabi. Jadi maknanya kalau Nabi orang pertama jejak bumi syurga, Fatimah orang kedua jejak syurga. Faham tak? Nah, kalau Nabi itu orang mula masuk pintu syurga, Fatimah orang kedua masuk pintu syurga. Nabi kata gitu. Nabi kata gitu kat Fatimah, padahiktu, maka aku bersuka dengan cerita ni. Cerita Nabi yang tanya, ya orang mula-mula turut Nabi. Lepas tu wabashir, dan Nabi wi khabar baik dia. Nabi wi berita baik dia, wabashir Nabi, dan Nabi perayak berita baik katanya, Fatimah tu bi annaha sayyidun nisa al-alamin. Nabi kata tak sabi melah, wala dia tak ada pun kamu, hai Fatimah, kamulah yang menjadi penghulu bagi segala orang tino atas muka dunia ni. Jadi maknanya orang tino semua atas dunia ni, Fatimah lah perempuan. Awalan Nabi Muhammad tu penghulu juga dah. Tapi penghulu bagi maknanya Yesus semua. Tapi nak sebuah orang tino, Fatimah lah orang sebagai wana perempuan bagi tino dah. Semenjak dah dulu sampai ke akhir zaman, duk dialah sebagai wana. Nabi kata gitu. Lalu itulah Fatimah dengar dua berita ni. Tadi berita sedih, ni berita suka. Lalu Fatimah kata, aku pun suka dengan berita ni. Tu hak masa Nabi nak mati tu, dekat-dekat Nabi nak wafat. Nabi kita, saat ni duk ayat tengah jalan, akhir sekalinya kita kata Allah akhir-akhir ni, Nabi kita mati pada hari Senin. Mati pada hari Senin ni, dalam sakit mati semuanya 13 hari. Sakit mati 13 hari. Tapi 3 hari sutai tu hak Nabi kita teruk. Pucuk nak sakit dianya, pucuk nak sakit sebelum 11 hari itu Nabi pergi hantar mayat di kubur Baqi. Nabi tubik orang mati, kemudian Nabi pun pergi hantar mayat di kubur Baqi. Kelik hantar orang mati di kubur Baqi tu, pasal sakit kepala saudara. Sakit kepala, sakit teruk tu, panah pun naik tubuh. Tubuh pun naik panah tu dah. Maka mula isi itulah kau sari engkau sapa 13 hari dengan hari mati. Tapi belum pada tu pun Nabi dak rayak dah. Belum pada Nabi pergi hantar mayat tu, masa Nabi kelik buat haji pun Nabi dak rayak dah ke sahabat dia. Orang reti pun tahu dah kata Nabi tu nak cuk dah. Sebab Nabi kata kan, Nabi kata masa yang buat haji tahun 10 Hijrah yang kelik buat haji tu, Nabi kata, inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hazihi haza bihazil mawqifi abada. Nabi katanya, sesungguhnya aku ni tak tahulah, aku pun tak ada mengertilah, boleh jadi aku ni tak jumpa dah dengan kamu lepas daripada tahun ni di ini tepat sama sekali. Maknanya masa tu Nabi kecek ni masa Nabi duduk Mekah. Nabi tahap ni sutai dah, aku tak jumpa dah dengan mulai pada tahun ni. Lalu tu Nabi duduk melata jumrah Aqabah. Melata jumrah mula tu dah nak buka ihram tu. Nabi kata, khuzu anni manasikakum fala alli la ahju ba'da ami hadza. Nabi tamu tiru molek, mu tengok molek amal haji aku ni, mu tiru ambil molek amal aku buat haji kepada kamu. Tengok molek. Boleh jadi aku ni tidak dah buat haji lepas dah tahun ni. Nabi tak ada dah haji ku lepas dah tahun ni. Itu kelimah ni belum dah Nabi kelik di Madinah. Masa ni Nabi duduk Mekah lagi. Tapi Nabi kelik Mekah 80 hari Nabi mati ni. Kelik sini 80 hari Nabi kita wafat. Tapi belum wafat tu 11 hari nak mati, Nabi kata mayat di kubur Baqi. Kelik kubur tu sakit kepala. Kau demam, kau teruk tu, akhir sekali mati dengan demam tu. Jadi tak lama jugalah sakit dia tu.
Tu jadi bagi orang yang reti hak Nabi kecek tu wasarat dati dah. Karena Nabi tanya boleh jadi sutai dah dia tahu ni. Tak ada mari dah sini tak ada dah. Nabi kata gitu. Tu. Lepas tu dalam hal Nabi gi apa ni? Pada hari 11 boleh apa ni? Pada awal boleh sopan. Yang mati boleh awal. Pada awal boleh sopan ni pun Nabi duk royak sok modah, Nabi duk royak ko bila Nabi duk tah mimbar baca ketubah, nah. Nabi duk royak atai dia ni duk nampak kole dia. Duk nampak anzuru ila haudi al-an. Manalah ni duk nampak kole Nabi duk baca ketubah pun nampak Nabi kata. Wa inni atul mafatil khazain. Jadi Nabi katanya dia ni terhebui banyak anak-anak kecil, gedung-gedung bumi ni terhewik dia. Nah, dan Nabi katanya wallahi ma akhafu alaikum. Nabi kata demi Allah aku tak bimbang atas kamu. Aku tak takut atas kamu antusyriku ba'di. Aku tak takut bahawa kamu tu nak syirik pula lepas dah aku mati ni, aku tak bimbang. Nabi tak mau nak klik semua bala semula. Nabi kata tak mungkin gitu. Nah, tak ada wasa huas kebuk katanya sahabat dia ni nak klik sembah bala semula. Nabi tak puasa situ. Hak ya puasa ke apa? Walakinni akhafu alaikum. Nabi tak. Tetapi aku bimbang takut atas kamu antatana pasu piha, bahawa kamu berubuk-ubuk piha padanya, iaitu pada khazainul ardi, pada kelebihan dunia. Takut aku puasa apa mu berubuk balah sangat lagi. Khazain maknanya kekayaan dunia ni. Aku bosan tu takut kamu nak bubuk. Nah, bubuk dari segi perekak, bubuk dari segi kekayaan, bubuk tamne khalifah. Sebab tu lepas ada Nabi mati, balalah umat Islam tu bubuk nak jadi punah, nak jadi warna, jadi tua. Hasidi tak ada. Tak ada terlepas Nabi mati puak ni klik semua bala semula tak ada. Tak ada. Nabi takut tak bimbang puak kamu nak sembah bala semula. Aku bimbang puak kamu tanah pasu, makna bubuk belomo balah sama sendiri itu aku bosannya. Maka akhir jadi gitu sungguh. Ni belum dah Nabi nak mati ni. Nah. Kelimah ni orang-orang cidik-cidik kata Rasulullah nampak akan dah. Nampak akan kurang. Maknanya panggil kecek pe tu, kecek pe Allah ke akhir semua dah. Nah. Akhir semua dah kecek. Akhir sekali mulai Nabi kita sakit, iaitunya akhirnya dalam bulan Syawal, iaitunya dalam Nabi kita sakit itu duduk dalam 29 Syawal. 29 bulan Syawal tu Nabi mulai sakit. Sapanya masa 12 Rabiul Awal tu Nabi kita mati. 29 Syawal tu tahunnya sebelah Nabi mulai sakit, iaitu hari Senin juga. Wa kana yaumul isnin syahida ya Rasulullah jenazah. Pada sakit tu ialah hari Senin, kerana Nabi pergi hantar mayat di ke kubur Baqi, maka Nabi kelik tu merasai sudah sakit kepala, kamar dia rem situlah kau teruk engkau sapa 13 hari. Maknanya sampai 13 hari akhir sekali Nabi kita mati. Wafat dalam waktu subuh malam Senin juga. Waktu subuh tu ia wafat ni tengah-tengah. Pendek katanya Nabi tu walaupun ia sakit, ia boleh semaya sokmo dengan apa ni, dengan sahabat dia di masjid dia. Ia tu baik semaya. Akhir sekali ya. Dekat-dekat ia nak wafat benar tu, ia panggil bini dia mari. Ia panggil bini dia mari semua. Tanya pahya ni lagu mana ni? Tanya gitulah. Nak tanya dia nak hidup mana, takut nampak akan dia bini dak pahya ni lagu mana ni. Jadi para bini dia semua tu geti kata Rasulullah ni dah. Nak duk mana-mana tempat mah bini dia tu. Biar sakit tu dia tanya pahya ni lagu mana ni. Lagu mana ni pihak bini dia geti kata Nabi nak tanya kata ya ni nak pergi sakit mana. Lalu tu para bini dia semua 9 orang lagi tu reti kata Nabi nak minta sakit rumah Aisyah. Lalu tu bini dia semua jam bawa Nabi pergi sakit rumah Aisyah. Sebab tu mati rumah Aisyah. Nabi pergi ni bawa jam laka tu
Bukan sunnah maknanya piping. Ali sore, lepas tu nama Abdullah bin Abbas sore. Tak Nabi tah bau gitu. Nah, erat gi kaki tu jakah boborok gitu ya. Lepas tu ambil sakit tak ada. Dua orang. Ambil tangi tak belakang kita, dek nu sore Nabi duk tengah. Jalan wak gi. Dah. Kaki jakah pun jakah bukan jakah ada orang dak dah. Turut orang erat gi. Orang usung Nabi tu hak kepang gitu tu, satunya Ali, satu laginya Abdullah bin Abbas, iaitunya pupu dia juga, anak Sayyidina Abbas. Gi duduk sama Aisyah. Duduk Aisyah tu tak ada banyak hari. Nah, duduk Aisyah ada banyak hari, akhir kali wafat di rumah Aisyah pada waktu subuh. Pada Manesna. Situ. Jadi dah. Maka itulah di antaranya wafat Rasulullah pada tersebut Manesna. Semoga kita tu dah belajarlah ataupun tutup tahulah sejarah-sejarah Nabi supaya kita tu lebih sayang ke dia dan tambah kasih ke dia di dalam perjuangan hidup dia tu bukan senang dah, susah dah kita lagi dah. Susah dah kita lagi. Maka kita berhenti sekat ni dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasallam. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma hdi qaumana fa innahum la yafqahun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'qilun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin.